Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratakal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan ungkapan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ungkapan ini adalah hadis. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sebahagian ulama yang lain mengatakan bahawa ungkapan ini yang lebih sahihnya adalah kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kita lihat antara apa yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan hadis ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kita dapati bahawa para ulama berbeza pendapat. Sebahagiannya mengatakan ianya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni hadis hasan li ghairi. Ini disebut oleh Al-Albani dalam kitab dia Al-Irwa. Dan sebahagian yang lain mengatakan bahawa ia adalah kalam Ibnu Abbas, kata-kata Ibnu Abbas. Ini disebut dalam kitab Fathul Bari. Jadi ulama berbeza pendapat tentang ungkapan ini sebenarnya hadis ataupun tidak. Al-Albani kata ia hadis dan ia hasan li ghairi. Sebahagian kata ia hadis tetapi dia dhaif, mauquf. Sebahagian yang lain kata lebih tepatnya adalah kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walau bagaimanapun, makna matan kepada perkataan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, sebenarnya menepati nas yang ada di dalam Al-Quran sendiri, dan juga menepati nas yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita boleh lihat antaranya ialah firman Allah Ta'ala,
a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ataupun juga dalam ayat fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin, dan sebagainya. Jadi ini antara nas yang disebut oleh para ulama berkenaan dengan apa yang disebut sebagai dalil daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa Islam ni satu agama yang tinggi dan tidak ada benda lain yang lebih tinggi daripada Islam. Baik, maka untuk kita lihat berkenaan dengan perbahasan para ulama berkenaan dengan Islam sebagai agama yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, maka kita lihat bagaimana seringkali berlaku pertembungan di antara Islam dengan isu-isu yang tertentu, sehingga menyebabkan para ulama mengingatkan kita kepada ungkapan ini, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan antara perkara yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita ialah tentang pentingnya kita mengutamakan agama kita berbanding dengan perkara-perkara lain apabila timbul apa yang dipanggil sebagai pertentangan dengan ajaran Islam. Yang terbaru yang berlaku dalam negara kita adalah keputusan yang dibuat oleh mahkamah, iaitu mahkamah membuat keputusan berkenaan dengan satu enactment dalam negeri Selangor, iaitu Section 66 yang melibatkan bagaimana Dewan Undangan Negeri Selangor dia telah meluluskan, dia gubal satu undang-undang, dia luluskan satu undang-undang yang memberi kuasa kepada mahkamah syariah dalam isu yang berkaitan dengan kuasa mahkamah syariah untuk membuat semakan kehakiman. Dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai judicial review. Jadi apakah mahkamah syariah mempunyai kuasa untuk membuat semakan kehakiman ataupun judicial review. Jadi pada malam ni saya akan cuba untuk mempermudahkan isu ini supaya tuan-tuan boleh faham apa yang sebenarnya berlaku apabila melibatkan istilah yang dipanggil sebagai judicial review, dan apa kaitannya dengan Islam, dan kenapa kita mengeluarkan ungkapan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi ini antara benda yang kita nak kena study secara berhati-hati supaya kita faham isu yang berkaitan. Baik, saya ambil daripada artikel yang disiarkan dalam website Malaysian Bar. Malaysian Bar ni maknanya satu kita kata peguam Malaysia. Dalam website dia ni, dia ada satu artikel yang bertajuk Legal Nutshell Judicial Review pada tahun 2011. Artikel ni pada tahun 2011. Jadi bila orang tanya kita, apa dia yang dikatakan semakan kehakiman ni? Judicial Review. Kenapa apabila Mahkamah Persekutuan negara kita buat keputusan bahawa Mahkamah Syariah ataupun Dewan Undangan Negeri Selangor tidak boleh untuk memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah Negeri Selangor? Kuasa apa dia? Kuasa untuk membuat semakan kehakiman. Jadi masyarakat dia tak tahu apa dia semakan kehakiman ni. Kan? Apa dia semakan kehakiman? Baik, sebelum saya cerita lebih detail, saya nak bagi satu makna yang mudah supaya tuan-tuan senang faham. Kan? Semakan kehakiman ni mudahnya tuan-tuan ialah, saya bagi contoh, katalah ada agensi kerajaan, kan, jabatan kerajaan, dia buat satu-satu keputusan ataupun dia buat satu-satu perkara yang mana kita rasa
apa yang dibuat oleh jabatan kerajaan itu ataupun agensi kerajaan itu tak betul. Katalah proses pemelukan Islam, kan, budak kecil masuk Islam, kita kata cara jabatan agama mengislamkan budak ni tak betul, kita kata. Jadi bila kita kata cara budak kecil ni masuk Islam tak betul, siapa yang boleh sahkan pendapat kita tu betul? Kan? Siapa yang boleh sahkan pendapat kita tu betul? Maka jawapannya mahkamah lah. Mahkamah lah yang boleh mengesahkan sama ada apa yang kita rasakan tu betul ataupun salah. Jadi bila mahkamah, kita nak tahu pula negara kita ni ada dua mahkamah. Mahkamah sivil ke mahkamah syariah? Kita kata, kita orang masjid, kita kata dah kita orang Islam, jabatan agama pun pegawai dia orang Islam, Majlis Agama Islam Pulau Pinang pun orang Islam. Isu ni pun isu pemelukan Islam, conversion, pemelukan Islam. Budak ni pun didakwa sebagai memeluk Islam. Maka bagi kita rasa mahkamah yang perlu membuat pengesahan betul ke tak betul cara tu adalah mahkamah syariah. Faham kan? Kita kata mahkamah syariah lah yang paling tepat untuk bicarakan kes tu, tentukan cara pejabat agama buat ni betul ke tak betul, kan? Cara pegawai pejabat agama buat ni betul ke tak betul, sah ke tidak, prosedur tu ikut ke tak ikut, syarat cukup ke tak cukup, kita kata maka pergi mahkamah syariah. Itu pendapat kita. Tetapi Federal Court, Mahkamah Persekutuan ni mahkamah paling tinggi dalam negara kita, membuat keputusan bahawa mahkamah syariah tidak ada kuasa untuk berbuat demikian. Kuasa yang ada untuk berbuat demikian hanyalah ada kepada mahkamah sivil. Lebih tepat lagi, mahkamah tinggi, kan, High Court, mahkamah tinggi yang ada bidang kuasa. Walaupun kes itu melibatkan isu orang Islam, agama Islam, undang-undang Islam, jabatan agama, pejabat agama, majlis agama Islam, semuanya perlu ditentukan di mahkamah sivil. Ini masalah dia. Sedangkan dalam agama kita, sebagaimana yang saya sebut tadi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Ini antara isu yang perlu kita faham lah, kan, yang perlu kita faham. Jadi apabila kita bercakap tentang judicial review, maka antara benda yang tuan-tuan perlu faham, disebut dalam artikel ni, dia kata there are 3 grounds of judicial review. Kita nak buat permohonan untuk semakan kehakiman, dia kata ada 3 alasan. Biasanya 3 alasan ni. Yang pertamanya kita iaitu illegality, kan? Illegality mana benda tu tidak legal lah, benda tu tidak sah, keabsahan dia tu dipertikaikan, tak ikut undang-undang, tak legal, benda illegal, kan, benda tu tak boleh buat. Ataupun benda tu irrational, tak munasabah, unreasonableness, benda yang tak munasabah. Cara agensi kerajaan buat, cara jabatan kerajaan buat tu tak munasabah. Maka kita perlu pergi kepada mahkamah untuk declare apa yang dibuat oleh pejabat agama tadi atau majlis agama Islam tadi tidak munasabah, benda yang tak munasabah. Tadi tidak sah ikut undang-undang. Ini dia kata unreasonableness, ketidakmunasabahan. Ataupun yang ketiganya dia panggil sebagai procedural impropriety, iaitu dia tak proper, dia tak ikut dari segi prosedur, tak mematuhi prosedur. Jadi ini antara 3 alasan yang biasanya digunakan untuk membuat semakan kehakiman. Jadi bila kita tengok ada satu-satu benda yang berlaku, maka kita nak cek dekat mana. Jadi isu ni tuan-tuan sebenarnya dia berpunca daripada fatwa
yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri Selangor berkaitan dengan Sisters in Islam. Kan, kalau tuan-tuan ingat, masa tu isu berkenaan dengan LGBT, pasal isu sekular, Islam liberal, benda-benda yang macam tu. Jadi bila masyarakat kita pada masa tu sedang orang kata apa, begitu kontroversi dengan isu-isu seperti itu, heboh dibincangkan, maka pihak berkuasa agama negeri Selangor dikeluarkan fatwa bahawa sistem Islam ni satu, kita kata, pertubuhannya sesat. Jadi bila keluar fatwa yang macam tu, sistem Islam cabar. Dia cabar, dan ini antara alasan yang digunakan untuk membuat semakan kehakiman. Jadi pihak berkuasa negeri Selangor kemudian melalui Dewan Undangan Negeri Selangor, dia buat satu undang-undang bahawa Mahkamah Syariah ada bidang kuasa. Mana kalau nak cek dekat Mahkamah Syariah, jangan cek di Mahkamah Sivil. Jadi ada dua lah, boleh semak di Mahkamah Syariah, boleh semak di Mahkamah Sivil. Sebab tu kita buat undang-undang di peringkat Dewan Undangan Negeri Selangor, ada enactment kan. Jadi apa yang berlaku, sistem Islam dia challenge benda ni, akhirnya pergi ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan membuat keputusan bahawa hanya Mahkamah Sivil sahaja, Mahkamah Tinggi Sivil sahaja yang ada bidang kuasa. Nak semak, buat judicial review, hanya boleh pergi ke Mahkamah Tinggi Sivil sahaja, dan tidak boleh pergi ke Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab Mahkamah Tinggi Syariah tidak ada bidang kuasa untuk, tidak ada kuasa untuk membuat semakan kehakiman ataupun judicial review, walaupun berkaitan dengan Jabatan Agama Islam, walaupun berkaitan dengan Majlis Agama Islam, walaupun berkaitan dengan mana-mana agensi berkaitan dengan undang-undang syariah. Ini yang menimbulkan rasa tidak puas hati, kan? Menimbulkan rasa tidak senang dalam masyarakat kita berkaitan dengan apa yang berlaku tadi. Jadi banyaklah perkara yang disebut dan dicadangkan untuk kita menghadapi keadaan seperti ini. Baik, antaranya yang saya ingin kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah, ramai orang tanya, kenapa benda macam ni boleh berlaku dalam negara kita, sedangkan majoriti pemimpin kita orang Islam. Rakyat dalam negara kita majoriti orang Islam. Islam pula adalah agama persekutuan, disebut dalam Federal Constitution, Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Tapi kenapa keputusan-keputusan mahkamah yang tertentu ini kita nampak macam tidak menyebelahi Islam? Ini antara soalan-soalan yang biasa orang tanya saya lah, dan saya malam ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Baik, antaranya ialah kerana nombor satu yang tuan-tuan kena faham, dalam negara kita ni kita mengamalkan pemisahan kuasa, kan, separation of powers, doctrine of separation of powers, maknanya pemisahan kuasa. Kehakiman lain, dia ada kebebasan dia, kita tak boleh pengaruhi dia. Eksekutif lain, menteri apa semua ni, kan. Kemudian kita kata legislature, kan, yang dalam parlimen, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri yang gubal undang-undang lain pula, dipisahkan. Jadi kenapa dipisahkan? Sebab negara kita mengamalkan demokrasi. Maka di antara asas penting dalam negara demokrasi ialah pemisahan kuasa. Jadi bila kita buat satu-satu undang-undang, yang akan interpret undang-undang itu mahkamah, yang buat undang-undangnya parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, kan, State of Assembly. Tapi yang akan interpret undang-undang tu adalah mahkamah. Jadi dengan sebab pemisahan kuasa, ada orang tanya, kenapa kita tak boleh suruh mahkamah ikut kita? Tak boleh lah, sebab pemisahan kuasa, kan. Eksekutif dia tak boleh bagi arahan kepada mahkamah, tak boleh bagi arahan. Mahkamah ni dia independen, kita tak boleh kacau dia. Yang tu yang tuan-tuan kena tahu. Dan itulah yang sepatutnya
Tetapi apabila keluar interpretation yang macam ni, maka ini menimbulkan keresahan di kalangan rakyat, terutamanya bila melibatkan isu pemelukkan Islam oleh kanak-kanak yang asalnya agama Hindu tu. Ini menimbulkan jadi tanda tanyalah, kenapa hari itu Indira Gandhi kan. Jadi kes ni sentiasa berlaku dalam negara kita dan sentiasa ada kontroversi. Jadi ini antara perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan sebahagian di kalangan sebahagian daripada rakyat dalam negara kita. Jadi Mahkamah Persekutuan dengan kuasa yang ada pada dia membuat keputusan bahawa Seksyen 66A Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 dia kata unconstitutional. Unconstitutional maksudnya tidak berperlembagaan dan juga tidak sah. Tidak sah, dia kata. Apa kata Mahkamah Persekutuan? Dia kata Dewan Undangan Negeri Selangor diisytiharkan sebagai tidak ada bidang kuasa, tak ada bidang kuasa ataupun tidak kompeten untuk buat satu peruntukan di bawah Seksyen 66A. Tak boleh. Tak boleh. Ini keputusan mahkamah. Maksudnya Dewan Undangan Negeri Selangor bukan badan perundangan yang kompeten untuk membuat peruntukan berkenaan dan seksyen yang digubal itu menjadi tidak sah. Tidak sah. Apa dia Seksyen 66A ni? Iaitu dalam enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor, dia kata iaitu mahkamah syariah ada kuasa untuk membuat semakan kehakiman ke atas keputusan yang dibuat oleh Majlis Agama Islam Selangor atau jawatan kuasa menjalankan fungsi di bawah enactment pentadbiran agama Islam, termasuk fatwa lah, jawatan kuasa fatwa kan. Seksyen ini dimasukkan dalam enactment 2003 menerusi pindaan pada tahun 2015 dia masukkan semakan kehakiman tadi. Jadi tak boleh. Sedangkan sebelum tu Mahkamah Persekutuan dah buat keputusan dah bahawa Dewan Undangan Negeri Selangor tidak ada jurisdiction, tidak ada bidang kuasa untuk membuat undang-undang kesalahan liwat. Dulu hak liwat, hak ni semakan kehakiman. Jadi yang tak puas hati pasal apa? Sebabnya setiap kali kita nak bagi elok undang-undang syariah, tiba-tiba keputusan Mahkamah Sivil kata tak boleh. Buat lagi sekali nak memperelokkan undang-undang syariah, datang pula keputusan Mahkamah Sivil, Mahkamah Persekutuan kata tak boleh. Jadi tak boleh, lepas tu tak boleh, maka ini menimbulkan kontroversi. Jadi polemik dalam masyarakat kita. Jadi ini antara perkara yang sedang dibincangkan. Baik. Maka apa yang berlaku yang saya ingin bagi penjelasan kepada sahabat-sahabat sekalian ialah contohnya pihak eksekutif dianggap sebagai tidak mengikut prosedur dalam membuat tindakan-tindakan yang tertentu. Contohnya dalam kes Indira Gandhi. Kes ni pada tahun 2018. 2018 kes Indira Gandhi. Jadi apa yang berlaku, Mahkamah Persekutuan dia buat keputusan bahawa bila kita nak Islamkan kanak-kanak yang bawah umur, perlu mendapatkan keizinan dua orang, mak dengan ayah. Walaupun dalam perlembagaan persekutuan dia sebut parent dengan singular, bukan plural, bukan s, bukan parents, tapi parent. Walaupun dia sebut parent, bila kita sebut parent tanpa s, maknanya ibu ataupun bapa, itu parent. Kalau parents, ibu bapa dua-dua. Tapi mahkamah kata parent di situ bermaksud ibu dan bapa. Ini yang jadi pertikaian. Jadi ada orang dia compare lah, dia banding. Kenapa kalau kita di hospital bila nak dapatkan consent kan, bila katalah ahli keluarga kita, anak kita sebagai contoh, nak dapatkan rawatan yang tertentu, surgery sebagai contoh, nak kena operate,
Konsen mak atau ayah ataupun konsen dua-dua? Seorang je. Mak bagi konsen, doktor teruskan. Ayah bagi konsen, doktor teruskan. Mak dengan ayah nak bergaduh dekat luar ward, bergaduhlah dua orang tu. Betul tak? Kan? Mak kata janganlah, kesian kat anak. Kata ayah kita tak ada pilihan. Dah sign dah. Gaduhlah dua orang tu dekat di luar ward. Cukup seorang je. Itu dalam hospital. Jadi kalau bab nyawa, bab rawatan, dalam bab perubatan, bab kesihatan, memadai seorang bagi konsen, seorang lagi tak puas hati ke, bantah ke macam mana, tak pakai. Jadi ini antara flow of arguments, kan, antara hujah-hujah yang dikeluarkan oleh pihak yang tak puas hati, yang tak setuju dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Kenapa dalam bab nyawa kita boleh pakai satu je konsen, mak ataupun ayah, tak perlu dua-dua. Tapi kenapa dalam bab conversion mesti dua-dua orang? Ini jadi ada rasa tak puas hatilah. Maka banyaklah cadangan yang dikemukakan oleh pakar-pakar perundangan. Bagaimana kita nak selesaikan isu-isu yang macam ni, kan? Jadi antara benda-benda yang perlu kita tahu, kan, yang perlu kita tahu ialah isu yang macam ni, tuan-tuan. Nombor satunya, tuan-tuan kena faham benda ni berlaku kerana negara kita ni dia mengamalkan federalism. Federalism maksudnya kita ada kerajaan persekutuan, lepas tu kita ada kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan dia ada kuasa dia, itu disebut dalam our constitution, perlembagaan kita. Kerajaan negeri pun dia ada kuasa dia juga. Ada kuasa yang kerajaan persekutuan sahaja ada. Yang kerajaan negeri tak ada kuasa tu. Ada benda yang negeri sahaja yang ada. Kerajaan persekutuan tak ada. Ada yang dikongsi oleh dua-dua, persekutuan dengan negeri share. Bergantunglah. Macam tanah share. Walaupun kita kata negeri, tapi kalau kerajaan persekutuan pun dia ada kuasa dia yang melibatkan tanah. Agama, negeri je ada. Kerajaan persekutuan tak ada. Ketenteraan, polis, kerajaan persekutuan. Negeri tak ada kuasa. Negeri tak boleh buat polis sendiri, tentera sendiri, tak boleh. Jadi itu contoh yang kita nak kena faham kenapa polemik yang macam ni berlaku, kerana negara kita mengamalkan federalism. Jadi pihak yang tak setuju, dia kata apa? Dia kata negara kita ni asalnya negeri yang mewujudkan federalism, yang mewujudkan kerajaan federal. Maka bila kerajaan negeri yang wujudkan, patutnya federal kena ikut kehendak kerajaan negeri. Bukannya kerajaan negeri kena ikut federal. Itu argument dia lah, kan, dalam isu federalism. Yang keduanya, isu the supremacy of our constitution, kan, ketinggian perlembagaan kita. Setakat mana tingginya perlembagaan kita ni sampai dia boleh batalkan semua hak negeri buat. Ini pun ada jadi masalah. Kalau tuan-tuan tengok perlembagaan negara kita tu, nombor 3 Islam adalah agama persekutuan. Nombor 4 di bawah Islam agama persekutuan barulah ada perkataan this constitution is the supreme law of the federation. Perlembagaan ini adalah undang-undang tertinggi negara kita ni. Jadi Islam tu nombor 3. Islam lebih atas daripada cerita berkenaan dengan constitution. Jadi ini antara benda yang cuba kita cari penyelesaian. Macam mana kita nak harmonikan bila berlaku polemik seperti ini. Baik, kemudian yang ketiganya pasal kuasa kehakiman. Setakat mana kuasa mahkamah ataupun kuasa hakim tadi. Kemudiannya kebebasan kehakiman. Kita boleh ke kita nak kontrol hakim supaya hakim buat keputusan mengikut pendapat kita? Jadi ini antara benda-benda yang sukar sebenarnya untuk kita selesaikan. Jadi antara cara nak harmonikan pertembungan ini ialah
dibuat satu pindaan kepada perlembagaan persekutuan, iaitu perkara 121-1A pada tahun 1988, yang mana pada tahun 1998 121-1 berkenaan dengan hak kepada badan kehakiman. Jadi kemudian kita ada 121-1A yang mana apabila mahkamah syariah ada kuasa eksklusif, maka mahkamah sivil tidak lagi boleh untuk bicarakan kes tu. Jadi itu adalah usaha-usaha yang dibuat oleh pihak yang berkaitan supaya mahkamah sivil ni dia tak campur tangan dah kes-kes dalam bidang kuasa mahkamah syariah ataupun yang melibatkan undang-undang syariah ataupun yang melibatkan agama. Tapi walaupun macam tu, sampai hari ini masih lagi berlaku polemik. Jadi ini antara perkara-perkara yang menjadi masalah. Dia tambah lagi masalah, tuan-tuan sekalian. Orang kita ni ramai yang cuba berlagak jadi pakar lebih daripada pakar. Tambah pula ada FB, ada mufti FB kan, ada pakar perundangan FB. Kita tengok dia punya background, dia baru lepas sekolah ya. Baru lepas SPM dia baru 20, 21 umur. Tapi dia punya lawan hujah tu macam dia lah lebih pakar daripada kita. Kita pun tak tahu. Aku pakar kan dia yang pakar. Kita pun jadi confused. Ini antara benda-benda yang para ulama sering ingatkan kepada kita, bagaimana kita ni perlu hati-hati dengan pelbagai isu yang berlaku. Contohnya tuan-tuan, saya nak ingatkan kepada kita semua kan, dalam keadaan negara kita dilanda dengan pelbagai polemik, isu-isu yang kontroversi, saya ingin ingatkan dengan apa yang diperingatkan oleh para ulama, iaitu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika, masa ni perang Khaybar. Khaybar ni siapa yang biasa belajar sirah dia tahulah, Khaybar ni dia banyak cerita. Antara cerita Khaybar yang menyentuh hati kita ialah cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diracun. Siapa yang belajar sirah, termasuk belajar Ar-Rahiqul Makhtum, dia akan jumpa cerita macam mana Nabi diracun. Kemudian kewafatan Nabi ni adakah berkaitan dengan racun ataupun tidak? Yang tu khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama kata berkaitan dengan racun. Sebagian ulama kata yang lain tidak berkaitan dengan racun, sebab racun Khaybar dengan kewafatan Nabi lebih kurang 2 tahun. Jangka waktu tu lama sangat untuk kita kaitkan dengan racun. Tapi zaman moden hari ni kita dapati racun dia berada macam-macam. Ada racun yang boleh mematikan orang serta-merta. Ada racun yang boleh mematikan orang ialah dengan izin Allah lah kan. Dengan izin Allah sebulan 2 bulan, ada setahun. Jadi racun pun tak semestinya dia membunuh orang dalam masa on the spot serta-merta. Dia tengoklah racun tu cara dia bertindak macam mana. Baik. Apa kata Nabi kepada Bilal? Nabi kata, innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga kan? Tak masuk syurga kecuali seorang Islam, jiwa dia tu jiwa Islam. Dan Nabi kata mungkin sahaja Allah Ta'ala menolong agama ini melalui seorang lelaki fajir, lelaki yang melakukan maksiat. Apa maksud dia? Kan, apa maksud Nabi? Nabi kata, yang bila Nabi kata tak masuk syurga kecuali orang tu satu orang Islam, itu kita faham. Itu kita faham. Tapi bila Nabi kata mungkin sahaja Allah Ta'ala tolong agama ini melalui seorang lelaki fajir, satu lelaki yang buat maksiat, apa maksud dia? Jadi ulama mempunyai banyak pandangan tentang
hadis ini, maksud dia apa. Jadi ulama mempunyai pelbagai pendapat. Baik, hadis ni tuan-tuan adalah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mana ni? Abu Hurairah Ad-Dawsi. Abu Hurairah Ad-Dawsi ni dia adalah Abu Hurairah yang banyak hafal hadis, yang kita duk selalu dengar nama dia Abu Hurairah, kan? Macam-macam lah. Ada yang kata nama dia Abdurrahman bin Sakhr, apa ni, ayah dia kan. Jadi itu antara perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi yang penting kita nak tahu pasal apa Nabi sebut benda ni. Maka antaranya, sini azan dulu ke macam mana? Teruskan. Baik. Jadi apa yang berlaku? Para ulama bila dia nak syarah hadis ni, maksud hadis ni macam mana, dia kata tengok kepada asbabul wurud. Sebab muncul hadis ni tu apa dia? Jadi Abu Hurairah dia cerita asbabul wurud. Bila Nabi kata bahawa agama ni mungkin akan ditolong, dipertahankan oleh seorang yang fajir, satu orang yang buat maksiat, maka dia kata dia ikut Nabi dalam perang Khaybar. Bila dia ikut Nabi dalam perang Khaybar, lalu Nabi ni ulas pasal satu orang. Nabi ulas pasal satu orang. Dia mengaku, kata dia mempertahankan Islam. Dia kata dia pertahankan Islam. Lelaki yang kata dia pertahankan Islam, Nabi kata dia ni nanti menjadi penghuni neraka. Nabi kata, dia kata dia pertahankan Islam, tapi Nabi kata dia ni nanti jadi penghuni neraka. Confused tak? Kita keliru. Macam mana pula orang yang mendabik dada, buat declaration, pengisytiharan bahawa dia pertahankan Islam, tiba-tiba Nabi kata dia masuk neraka. Tuan-tuan, kita nak faham dia punya suasana ni, kita tengok keadaan kita sekarang. Bila ada sesuatu isu dalam negara kita, polemik ataupun apa-apa krisis yang berlaku dalam negara kita, ada pelbagai puak, ada banyak kumpulan. Ni tambah sekarang ni ada pilihan raya Johor kan. Kita tengok hak ni pun Islam juga, hak ni pun orang Islam juga, hak ni pun tolong aku, hak ni pun tolong kita juga, hak ni pun bila dia ceramah dia baca ayat Quran juga, hak ni pun ceramah baca ayat Quran dengan hadis juga. Macam mana ni? Kita pun keliru. Ni gambaran dia. Gambaran dia ialah bila berlaku pertembungan, kita sendiri pun tak tahu. Kita keliru. Siapa sebenarnya yang jujur? Siapa sebenarnya yang betul-betul nak bawa kita, nak dakwah kita, nak bimbing kita kepada agama? Kita tak tahu. Contoh paling mudah, kes inilah budak Hindu 3 orang masuk Islam lah. Orang Islam sendiri berbeza pendapat, kan? Orang Islam sendiri berbeza pendapat. Kita rasa sepatutnya dalam bab yang macam ni orang Islam seia sekata, sepatutnya orang Islam sependapat. Tapi orang Islam berbeza pendapat dalam isu yang macam ni. Walaupun berbeza pendapat, masing-masing kata dialah yang memperjuangkan Islam. Ni dia punya gambaran untuk tuan-tuan faham cerita ni. Cerita asbabul wurud. Macam mana muncul hadis yang kita baca tadi. Orang tu mengaku dia membela Islam, dia berjuang untuk Islam, dia pertahankan Islam, tapi Nabi kata dia ni nanti akan menjadi penghuni neraka. Nabi kata, na'udzubillah min dzalik. Jadi apa yang berlaku, orang tadi dia join dalam perang tu, dan dia join tuan-tuan bukan dia duduk belakang. Hak Nabi kata masuk neraka tu bukan kata dia duduk belakang, bukan kata dia lari, tak, dia tak lari, tapi dia bersemangat perang di Khaybar sehingga dia mengalami luka yang banyak. Dia ada luka yang banyak di tubuh dia. Maka bila tengok keadaan pemuda tu yang masuk perang, dia lawan sungguh-sungguh dengan luka dekat badan dia, menyebabkan orang yang tengok keadaan pemuda tu jadi was-was. Was-was dengan apa hak Nabi sebut tadi. Nabi kata orang ni akan masuk neraka. Kita tengok macam mana nak masuk neraka.
Dia perang sungguh-sungguh. Dia luka dia bukan sikit, banyak luka dia. Takkanlah orang yang perang sungguh-sungguh, dia luka dengan luka yang banyak, yang mengancam nyawa dia akan masuk neraka. Nampak tak tuan-tuan? Pening kita hari ni kalau tengok ustaz pakai serban pun kita dah pening dah. Buh pula biji tasbih kat tengkuk, lagi pening. Takkan orang ni nak ajar kita benda yang mengarut. Mesti dia nak ajak kita masuk syurga. Mesti dia nak ajak agama kepada kita. Kita pun dah keliru dah. Tak tahu mana satu. Ustaz ni pun pakai kopiah, ustaz ni pun pakai kopiah, ustaz ni pun baca Quran, ustaz ni pun baca Quran. Cuma hak beza dia, hak ni cerita dia mengarut. Dia main cerita sungai Nil, jumpa wali Allah, ada gua dalam sungai, apa semua. Fir'aun, kuda Fir'aun digoda oleh kuda malaikat jadi kuda perempuan. Dia pergi goda kuda Fir'aun tergoda dengan kuda malaikat jadi kuda. Fir'aun nak lari dah. Fir'aun kata, ni laut ni macam nak tenggelamkan aku. Dia nak lari dah daripada laut tu, tapi sebab kuda dia kuda jantan, digoda oleh kuda Hollywood tadi, kuda pun ikut masuk dalam laut. Itu yang tenggelam Fir'aun. Kita kata ni kitab mana dia pakai? Kitab mana dia pakai ni? Kitab Imam Ghazali tak ada cerita lagu tu. Kata tasawuf Imam Ghazali, tapi bawa cerita jauh mengarut yang memang tak ada dalam mana-mana kitab ulama yang muktabar. Keliru lah kan? Sampai masjid pun bergaduh benda-benda macam ni. AJK pun bergaduh. Kita nak sokong ke tidak ustaz ni? Keliru. Ni yang duk berlaku ni tuan-tuan. Takkan orang ni masuk neraka. Dia perang, sungguh dia perang, dan dia luka dengan luka yang banyak. Maka confused. Sahabat-sahabat confused. Nabi kata dia masuk neraka. Tetapi apa yang berlaku selepas itu menjawab kepada apa yang Nabi sebut di awal itu. Dalam keadaan dia luka dengan luka yang banyak, orang tadi dia ambil pedang dan dia tikam diri dia mati. Barulah sahabat tahu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal tadi. Peringkat permulaan kita kata orang ni betul-betul berjihad, tapi akhirnya baru kita tahu dia melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Bunuh diri ni tuan-tuan, sebahagian ulama mengatakan perkara yang boleh membatalkan syahadah. Bunuh diri ni, cuma dalam mazhab Syafi'i ia tidak dianggap sebagai terbatal syahadah. Dia masih orang Islam. Tapi di Malaysia kita ni, saya pergi ceramah 2-3 tempat, dia orang cerita memang ada setengah-setengah masjid dia orang allocate tempat-tempat untuk orang yang diragui keadaan dia. Walaupun kita terima dia Islam, tapi bila dia ada dosa besar yang dekat dengan boleh membatalkan syahadah dia, maka diletakkan tempat ujung. Setengah-setengah tempat dia buat macam tu, tapi masih dalam kubur orang Islam. Jadi siapa yang bunuh diri, dia tak ujung. Sebab membunuh diri walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan syahadah, tapi ramai lagi ulama lain yang mengatakan bahawa dia terkeluar daripada Islam. Jadi kita kena hati-hati benda-benda macam ni. Jadi apa yang berlaku ni sama sebagaimana keadaan kita sekarang. Kita keliru kan? Siapa sebenarnya dalam suasana polemik yang macam ni, krisis yang macam ni, yang benar-benar berjuang untuk agama? Ini antara perkara yang menimbulkan tanda tanya dan kekeliruan. Maka ulama mengingatkan kepada kita sidang hadirin mukminin, yang pertamanya ialah kita jangan mudah tertipu kan dengan orang yang mengatakan dia berjuang untuk agama. Sebab buat mengaku ni, pengakuan ni semua orang boleh mengaku. Saya buat kerja agama, saya berjuang untuk agama, ni kerja Islam. Semua orang boleh mengaku. Jadi kita jangan mudah tertipu kan. Dia kata dia berjihad, dia buat amar ma'ruf nahi mungkar, dia kata dia berdakwah, dia mengajar manusia.
kita jangan tergesa-gesa dalam kita berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Banyak orang walaupun dia kata dia buat kerja untuk agama, tetapi dia menyeleweng. Maka kita sebagai orang awam, bila kita nak belajar, kita nak ikut seseorang, kita ada kewajipan untuk buat tapisan. Yang keduanya kan, yang diperingatkan oleh para ulama kepada kita ialah ada di kalangan manusia ni yang mana dia jahat, dia ada dosa, kan? Dia ni ahli bid'ah. Dia banyak buat benda bid'ah. Bila sebut ahli bid'ah ni siapa dia, tuan-tuan? Orang yang banyak buat benda bid'ah. Kalau setakat satu dua perkara bid'ah yang menjadi khilaf, yang tu kita tak panggil ahli bid'ah. Tuan-tuan jangan cepat panggil orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni kalau orang tu bergelumang dengan bid'ah yang mana ulama sepakat kata dia bid'ah, baru boleh kita kata dia ahli bid'ah. Tapi kalau benda khilaf, ulama-ulama khilaf, perkara furu', janganlah kita cepat label orang tu ahli bid'ah. Ni kita ni kadang-kadang itulah masalah. Mengkafirkan orang pun cepat, kata orang bid'ah pun cepat. Jangan. Kita kena hati-hati dengan label-label seperti ini, kan? Kena hati-hati, kan? Tapi langsung tak bagi peringatan pun tak boleh. Kita kena bagi tahu benda-benda yang tak betul dan sebagainya. Maka ulama mengatakan bahawa tidak dinafikan bahawa ada orang yang banyak dosa, yang bergelumang dengan dosa, termasuk ahli bid'ah, tapi dia ni ke depan dalam mempertahankan Islam, ataupun dia ni ke depan bila ada isu-isu yang tertentu. Tetapi bahayanya orang macam ni, bila dia ke depan, bila dia popular, bila dia ramai pengikut, kemudian dia akan menyeleweng kemudiannya. Yang ini bahaya. Sebab itu sebahagian ulama kata hadis tadi merupakan satu peringatan kepada kita semua supaya kita berhati-hati dengan golongan yang mendabik dada mengatakan bahawa dia memperjuangkan agama. Jadi sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama berhati-hati dalam kita berhadapan dengan pelbagai isu yang ada dalam negara kita ini. Dan saya akhiri kuliah kita ini dengan apa yang disebut oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhd dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Awliya, yang dibawa cerita ni sanad dia daripada Jubair bin Nufair. Cerita tentang orang Islam berjaya menakluki Cyprus. Tuan-tuan buka dalam map, cari negara nama dia Cyprus, C-Y-P-R-U-S, Cyprus. Dalam kitab Arab dia tulis Qibrus. Dalam English Cyprus. Cyprus ni dia pulau dalam benua Eropah, yang mana orang Islam berjaya menakluki Cyprus. Bila orang Islam berjaya menakluki Cyprus, penduduk dia semua pakat lari. Mereka kalah, kan? Dalam keadaan orang Islam berjaya menakluki Cyprus, Imam Ahmad bawa cerita ni, tuan-tuan, dalam kitab Az-Zuhd, Zuhud, pasal Zuhud. Nak cerita pasal Zuhud. Tentera-tentera Islam ni bukan kata angkat tangan bersorak kegembiraan, tidak. Bila berjaya menakluki Cyprus, tentera Islam pakat menangis. Orang Islam pakat menangis. Maka bila orang Islam pakat menangis ni, tuan-tuan, ditanya kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, yang mana Abu Darda ni dia duduk seorang-seorang, dia menangis. Jubair dia tanya kepada Abu Darda, dia kata, kenapa wahai Abu Darda, kenapa kamu menangis? Sedangkan hari ni hari Allah Ta'ala muliakan kita, Allah Ta'ala menangkan kita, Allah Ta'ala menangkan Islam. Kenapa engkau menangis wahai Abu Darda? Allah Ta'ala muliakan orang Islam. Maka apa kata Abu Darda? Abu Darda kata, celaka kamu wahai Jubair. Abu Darda kata, dia kata, tengok hinanya manusia di hadapan Allah. Siapa dia hina di hadapan Allah? Penduduk Cyprus. Abu Darda kata, penduduk Cyprus. Mereka ni
Tidak, mereka ni meninggalkan perintah Allah, sedangkan mereka adalah penduduk yang gagah. Mereka mempunyai kerajaan yang besar, tetapi kamu menyaksikan kemusnahan yang berlaku kepada mereka akibat daripada meninggalkan perintah Allah. Ini kata-kata Abu Darda yang Imam Ahmad bin Hanbal pesan kepada kita. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya ialah kita kaya macam mana sekalipun, kita ada jawatan tinggi macam mana sekalipun, kita tak payahlah kan nak berpura-pura kata kita ni berjuang untuk Islam ke apa ke, kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sesiapa yang berpura-pura sedangkan pangkat dia, kuasa dia, pengaruh dia, harta yang dia ada, sebenarnya dia perolehi dengan cara yang haram, dengan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana pesanan Abu Darda tadi, mereka akan dihina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menghina penduduk Kibrus ataupun Cyprus di tangan orang Islam. Jadi mudah-mudahan kita belajar sesuatu pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an